Fizik tingkatan 5 bab 4 ke elektromagnetan 4.2 aruhan elektromagnet. Okey. Sebelumnya kita belajar tentang elektromagnet. Jadi sekarang kamu dah tahu apa itu elektromagnet. Ialah dengan kita dengan mana bila sebenarnya kita belum pasti lagi apa itu elektro tambah magnet. Untuk bab kali ini kita akan belajar aruhan elektromagnet. Okey, nanti kita tahu apa itu aruhan. Lihat gambar di bawah menunjukkan seorang ahli muzik sedang memetik tali gitar bass elektrik. Tikap gitar yang terdiri daripada 4 batang magnet dan gegelung kuprum menghasilkan satu isyarat elektrik melalui aruhan elektromagnet. Bagaimanakah aruhan elektromagnet dapat menghasilkan arus elektrik tanpa sel kering? Ini special lah. Agak pelik. Sebab apa? Macam alat ni, gitar ni, dia boleh hasilkan elektrik. Bermaksud dia boleh hasilkan arus tanpa guna apa-apa sumber DGE. Okey, jadi macam mana dia buat? Jadi arus yang dihasilkan itu akan dialirkan. Ada satu lubang speaker kat situ, kat bawah ni. Cucuk situ, cucuk sambung ke speaker. Boleh dengar bunyian gitar ni dengan kuat pada speaker. Dia idenya macam mana mereka boleh buat alat elektrik tanpa menggunakan apa-apa sumber DGE. Itu kita nak belajar. Dan apa kena mengena dengan elektromagnet ni. Jadi kalau kita zoom apa yang ada kat situ, apa yang ada kat belakang ni, okey, adalah kita akan nampak adanya gegelung kuprum kat situ. Gegelung ni maksudnya lilitan yang dawai kuprum yang banyak. Ada kat bawah tu. Apa tujuan dia? Okey, nanti kita tahulah. Okey, kemudian di atas tu kalau kamu tengok ada macam button tu, itu adalah magnet kekal. Jadi ada dua benda saja kat sini. Kita ada gegelung konduktor dan kita ada magnet kekal. Nanti kita tahu apalah tujuan kedua-duanya itu. Diikuti dengan satu aktiviti. Apa tujuan aktiviti ini? Ialah untuk mengkaji aruhan elektromagnet pada satu dawai lurus dan solenoid. Okey. Jadi kita pun sediakan rajah memasang alat radah macam ni. Dalam rajah ni kita ada galvanometer. Galvanometer ni sebenarnya adalah sama macam ammeter. Okey, ammeter yang mana kamu dah tahu tujuannya untuk ukur nilai arus dalam gitar. Okey, jadi apa beza? Kenapa galvano? Kenapa tak ammeter? Kerana galvano ni ialah satu unit yang sangat kecil. Jadi ammeter ini bertujuan untuk ukur arus yang sangat kecil. Terlalu kecil. Jadi dia ada nama khasnya galvanometer. Okey. Kalau kita pakai ammeter yang biasa tu, kita dapati jarum tak bergerak nanti. Sebab
arus yang kita nak buat ni terlalu kecil lah. Jadi tak sesuai pakai ammeter, kita kena pakai galvanometer. Jadi idenya ialah jarum galvanometer ni dia duduk betul-betul tengah macam tu ah. Dia duduk tengah macam tu. Jadi dia boleh bergerak sama ada ke kiri atau ke kanan. Okey. Ideanya begini, kalau arus tu bergerak dari kiri ke dari kiri ke kanan, jadi jarum meter ni akan terpesong ke kanan. Sebaliknya jika arus bergerak dari kanan ke kiri, maka jarum meter ni akan terpesong ke kiri. Jadi mengikut arah aliran arus. Okey, ke kiri ke atau ke kanan, sebab itu jarum meter ni kosongnya bermula kat tengah. Okey. Kemudian keluarnya dua wayar ini kita pasangkan positif dekat satu hujung, satu lagi hujung kita pasangkan dekat negatifnya dipasangkan pada satu lagi hujung rod kuprum. Okey, rod kuprum. Kemudian apa benda ni? Ini ialah berbentuk C. Apa ni? Kerangka. Okey, kerangka besi berbentuk C, supaya kita boleh letak magnet dekat dua hala ni dekat belah sini dan belah sini. Jadi okey, cara operasinya itu kita akan tenggelamkan rod kuprum ni. Kita akan apa? Kita akan buat macam tu masuk kat bawah. Okey, di tengah-tengah. Lepas tu kita tengok apa berlaku pada jarum tu, penunjuk jarum tu. Kemudian kita naik atas balik, kita tengok apa berlaku. Turun bawah balik. Okey, naik atas, buat macam tu banyak kali atas bawah, kita tengok apa jadi pada jarum penunjuk galvanometer. Jadi apa yang berlaku? Agak-agak apa yang berlaku? Sangat menghairankan sesuatu berlaku. Jarum galvanometer ni setiap kali kita buat macam tu, dia terpesong. Okey, mungkin kita buat ke bawah tu, dia terpesong ke kiri. Bila kita bawa naik atas balik, dia terpesong ke kanan. Bawa turun balik bawah, terpesong ke kiri balik. Naik atas, pesong kanan. Jadi buat banyak kali macam ni, dia kiri kanan. Tidakkah alat ni tadinya guna untuk ukur apa? Ukur kehadiran arus. Okey, maksudnya jarumnya ni berputar kiri kanan ni bukti bahawa dengan berbuat yang begini, okey, iaitu satu konduktor. Okey, apa-apa saja konduktor yang boleh alirkan arus elektrik, kita buat macam tu. Apa tujuan kita buat macam tu? Ialah kita nak supaya konduktor itu dia memotong. Kita tahu kan di tengah ni ada medan magnet, betul tak? Sebab kita letak magnet sini hujung ke hujung ni. Jadi ideanya, adakah dengan kita guna apa-apa konduktor, kita potong dia punya garis medan tu, potong-potong macam tu, dengan buat atas bawah macam tu, maka menyebabkan apa? Menyebabkan kita tahu ada elektron dalam konduktor ni. Dengan kita memotong begitu, adakah menyebabkan biji-biji elektron tu dia mahu bergerak? Dia mahu bergerak. Kalau turun ke bawah, dia mahu bergerak ke kiri. Kononnya kalau naik ke atas, dia mahu bergerak ke kanan. Atau pendek katanya, dengan kita guna konduktor memotong medan magnet, adanya arus terhasil di dalam konduktor tersebut. Tidakkah kamu mendapat idea begitu? Okey, jadi saintis dapat idea pada masa itu. Saintis dapat idea, sebelum ini kita belajar, jika kita bagi arus
Okey, daripada satu sumber DJE. Okey. Bagi arus lalu kat konduktor, konduktor tu ada dalam medan magnet. Maka sebagai akibatnya apa? Konduktor itu akan mendapat daya ditendang ke atas atau ke bawah ikut arah aliran arus. Tapi tidakkah kali ini terbalik? Kali ini kita tak bagi arus dia bagi kita bergerak. Kali ini kita gerakkan dia. Kita buat terbalik. Kita gerakkan dia sebagai akibat dia bagi kita arus pula. Yang sebelum ni kita bagi arus sebagai akibat dia bagi bergerak. Kali ini kita gerakkan dia sebagai akibat dia bagi arus. Nampak? Terbalik. Itu ideanya. Soalan. Kalau macam mana kita nak dapat arus ni dengan lebih banyak, lebih besar? Ada idea tak macam mana kita nak buat? Okey. Kita teruskan. Okey, ini adalah jadual ni. Okey, pesongan jarum ke kiri atau ke kanan ni kita tandalah bergerak ke atas, bergerak ke bawah ke. Kita tanda. Okey, tak apa. Ini pun ini apa ni? Oh, yang ini yang ni tadi. Okey, ini kita pakai satu apa ni? Satu konduktor saja kan? Okey, lalu macam tu. Jadi ideanya begini, kalau kita banyakkan konduktor ini, kita banyakkan konduktor ni, lalu kita buat yang sama, naik turun macam ni. Adakah ideanya kita akan mendapat pesongan yang lebih jauh? Lebih jauh lagi pesong. Apa maksud pesongan yang lebih jauh? Akan arus. Nilai arus tu lebih besar lah. Itu maksudnya. Sebab banyak lagi bilangan konduktor yang memotong medan magnet. Okey. Itu pasal lah. Aktiviti yang kedua, kita buat bagi konduktor tu banyak lagi. Jadi dengan kita banyakkan buat lilitan tu jadi banyak supaya jadi gegelung macam ni. Jadi ideanya kalau kita lalukan magnet ni, okey. Jadi memotong ada dua cara lah. Memotong boleh dua keadaan. Sama ada, okey, katakan ini adalah medan getah ni adalah medan. Sama ada ambil apa-apa konduktor, kita buat macam tu. Okey, ni garis medan. Konduktor tu yang memotong medan tu. Atau kita statikkan konduktor, magnet tu yang kita bawa potong supaya medannya memotong konduktor itu. Boleh faham tak? Jadi ada dua cara kita nak potong. Dia potong dia ke atau magnet potong dia. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Atau kalau nak kesan yang lebih tinggi arus, dua-dua boleh potong satu sama lain. Okey, jadi dua-dua berlanggar macam tu satu sama lain. Ideanya dengan berlakunya pemotongan ni, biji-biji elektron dalam ni mahu bergerak, yang kita kenali sebagai arus. Jadi arus ialah elektron yang sedang bergerak. Okey, dalam yang sebelum ni kita gerakkan konduktor, okey, memotong medan magnet. Tapi yang sebenarnya kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat balik. Kita statikkan konduktor ni, medan magnet ni yang kita pegang dan buat naik turun atas macam tu supaya terpotong akan dirinya garis-garis medannya kepada konduktor ini. Pun boleh juga, kita akan dapati yang sama. Okey, yang ni pun sama, kita boleh buat. Sama ada magnet bar ni kita yang masukkan ke dalam ni supaya medan magnet bar memotong konduktor, atau kita pegang magnet bar tu statik jangan bergerak, kita pegang. Hak ni yang kita bawa keluar masuk. Okey, yang hak ni gegelung ni yang kita gerakkan, memotong medan magnet yang ada kat bar tu.
Jadi mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Jadi apa yang kamu jangka tentang pesongan galvanometer ini? Dia punya darjah ke pemesongan dia tu. Adakah sama macam yang satu konduktor tadi? Atau dia punya pemesongan itu lebih jauh lagi? Semestinya adalah lebih jauh lagi kerana bilangan konduktor yang memotong adalah bertambah. Okey, sebab gegelung. Sebab gegelung atau kita panggil gegelung ni dalam bahasa saintifiknya atau bahasa fiziknya solenoid lah. Boleh sebut tarik magnet bar daripada gegelung atau tarik magnet bar daripada solenoid. Okey. Jadi berikutnya kita akan guna istilah ni solenoid. Solenoid itu kamu faham? Dawai yang dililit banyak-banyak macam tu. Sama juga kita akan tandakan pesongan jarum. Maksudnya bar ni masuk, dia terpesong ke mana, kiri atau kanan. Kemudian bar yang sedia ada dalam tarik pula keluar. Dia akan terpesong ke mana pula. Kita akan tengok. Jadi catat sini. Okey, catat sini. Belah 10 110 140 kan kita habis 3 waktu 10. Okey. Oh ya, sementara itu apa kata kamu typekan nama kamu sebagai bukti kewujudan kehadiran belajar. Okey kami semua kena rekod betul-betul nama kamu untuk direkod dalam sistem online. Jadi kamu typekan nama pendek sajalah dekat ruangan in call message boleh typekan kamu type sekarang. Takut cikgu lupa nanti. Sekarang dikenaki catat nama betul-betul Okey, Balki sudah lagi terus. Siapa yang tak type tu maknanya dia pergi mana lah. Ikon ada tapi jasadnya berada di tempat lain Okey, kita teruskan. Apabila sebatang dawai kuprum digerakkan merotasi flux magnet. Oh ya, seperkara lagi. Dulu kita panggil garis-garis medan magnet kan. Sekarang kita tak panggil dah garis-garis medan magnet. Garis tu kita ubah kepada flux. Okey. Sama juga ni bahasa fizik flux magnet. Kita tak panggil dah garis magnet, kita panggil flux magnet. Okey digerakkan merentasi. Merentasi ni mesti memotong Okey, mesti memotong. Tak potong tak boleh. Kalau kita buat lagu tu tak boleh lah. Kita buat bagi dia sama selari kita potong macam ni Contohnya ini flux magnet, kita buat macam tu. Kita buat kiri kanan gitu. Dia tak memotong ini bukan, ini tak akan dapat hasilkan arus. Memotong mesti macam tu. Mesti putus tengah ni. Tu naik atas balik macam tu, potong. Okey. Tak boleh duduk tengah ni pun tak boleh buat gitu je. Kiri kanan selari. Selari tak boleh. Bawah ni pun sama kiri kanan tak boleh. Dia kena potong ni berlawan arah macam ni atas bawah ni potong dia supaya dia terputus. Boleh bayang digerakkan merentasi atau memotong flux magnet suatu daya gerak elektrik DGE teraruh. Teraruh ialah terhasil teraruh suatu daya gerak elektrik
DGE teraruh dalam dawai itu. Fenomena ini dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Jika dawai itu disambung menjadi litar yang lengkap, pesongan jarum penunjuk galvanometer diperhatikan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, macam ni nampak? Dia terpesong sedikit Okey, terpesong ke kiri. Di tengah itu kosong dia terpesong ke kiri sikit terlepasan. Ini menunjukkan arus aruhan terhasil. Maka dengan berbuat begini, arus terhasil. Tapi jangan disebut arus sahaja, kena letak perkataan aruhan di belakangnya. Okey, menjadi satu nama ni, arus aruhan. Dengan perbuatan begini memotong, konduktor memotong medan magnet. Jadi arus aruhan terhasil Gaya gerak elektrik juga teraruh dalam dawai DGE voltan juga teraruh dalam dawai jika magnet digerakkan ke arah dawai yang pegun. Ini kita buat terbalik seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah sekali ni. Ini Okey, jadi itulah yang cikgu panjang lebar terangkan tadi Cuba tengok, bila dawai ni mula-mula duduk bawah, kemudian kita angkat dia ke atas, tengok arah arus. Okey, arah arus dia pusing. Okey, pusing lawan lawan jam katakan. Tapi bila kita buat terbalik, daripada atas kita potong ke bawah pula tengok arah arus dia terbalik Okey. Apa ni? Ada maklumat tambahan. Flux magnet merujuk kepada garis-garis medan magnet yang melalui suatu permukaan. Okey. Konduktor yang bergerak memotong garisan medan magnet boleh dikatakan telah memotong flux magnet. Okey. Sementara ni cikgu nak tanya kamu, dulu kita belajar bila dibagi dua punca arah, kita boleh cari arah akibat. Iaitu dulu ni kita belajar bila dibagi arah arus, kemudian arah medan magnet utara ke selatan, maka kita boleh cari arah yang ketiga, akibat yang ketiga, iaitu arah daya ke atas konduktor. Okey, menggunakan tangan kiri Fleming. Tapi untuk kali ni cuba kamu try, masihkah boleh guna tangan kiri Fleming? Cuba try Kali ni dia bagi apa? Kali ni terbalik akibat jadi punca pula. Maksudnya gerakan tu menjadi punca. Kita yang gerakkan dia, sebagai akibat dia bagi kita arus. Adakah boleh guna tangan kiri Fleming lagi sekali? Cuba try. Di telunjuk ini sentiasa tunjuk kepada pengaliran medan magnet utara ke selatan. Yang ini arah gerakan okey. Kedua arah gerakan ke atas. Okey, arah gerakan ke atas ni cikgu pun terpaksa pusing buku Kalau tidak tergeliat tangan ni. Macam mana nak buat? Macam ni okey. Macam ni. Jadi kalau kamu tengok arah arus tu dah jadi. Okey, arah arus yang ni arah arus dah jadi ke sini ke dalam ni. Jadi maksudnya untuk mencari arus aruhan, kita dah tak boleh lagi guna kaedah
apa ni, tangan kiri Fleming kita kena guna tangan kanan. Okey. Kita kena guna tangan kanan Fleming. Bila guna tangan kanan Fleming, barulah arahnya betul balik. Jadi jangan confuse bila masa nak guna tangan kiri Fleming, bila masa nak guna tangan kanan Fleming. Bila kita guna tangan kiri, bila akibatnya ialah daya. Okey. Maksudnya kita bagi arus, dia bagi kita daya. Masa tu guna tangan kiri Fleming Terutamanya dalam hal-hal nak motor lah, kita bagi arus dan motor tu bagi kita daya, iaitu gerakan. Tapi yang ini terbalik Yang ini kita bagi dia gerakan. Sebagai akibat dia bagi kita arus. Bila keadaan ini berlaku, bila akibatnya atau hasilnya ialah arus, maka kita nak tentukan segala arah 3 komponen tu mestilah guna tangan kanan Fleming. Okey buat yang sama, guna tangan kanan, pastikan betul atau tidak arah ketiga-tiga ni Apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati atau menjauhi sebuah solenoid. Ini solenoid kita dah tak panggil dah gegelung kita panggil masalah sikit solenoid. Lilitan solenoid memotong garis medan magnet. Betul. Maka aruhan elektromagnet terhasil. Aruhan sebenarnya bukan sahaja aruhan arus terhasil, bahkan sebenarnya aruhan elektromagnet juga terhasil. Okey. Iaitu kita faham bila bar ni masuk dalam ni, jadi konduktor ini memotong medan magnet bar ni. Okey, nampak tak warna biru ni? Medan magnet ni. Jadi sebagai akibat apa berlaku di dalam konduktor ini, arus bergerak. Arus itu kita panggil arus aruhan. Tapi hak ni hak mana pula ni? Aruhan elektromagnet. Bila cuba fikir secara 3-dimensional way. Bila ingat lagi dulu, bila arus adanya pula arus berjalan, ada pula terhasil berikutnya medan magnet di sekeliling konduktor itu. Yang kita belajar dulu ni Mana dia ni? Ini Okey, ini. Okey, ni medan magnet. Bila dalam konduktor ni ada arus mengalir, dia hasilkan aruhan elektromagnet dia sendiri ni kita panggil aruhan elektromagnet dia sendiri Nampak? Dia hasilkan medan dia sendiri. Okey, boleh Mana dia? Okey. Jadi dua-dua terhasil dengan buat begini sebenarnya dua-dua terhasil. Iaitu yang pertama aruhan elektromagnet, yang kedua aruhan arus. Dan suatu DGE teraruh. Okey. Yang mana DGE ni berikutnya memberikan arus memberikan arus merentasi solenoid seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah ni. Rajah 4.21 menunjukkan hujung solenoid disambung kepada sebuah galvanometer untuk menjadi litar yang lengkap. Daya gerak elektrik teraruh akan menghasilkan arus aruhan. Jadi datang dulu daya gerak elektrik dulu yang teraruh. Kita ikut turutan. Mula-mula kalau kita masuk ke dalam atau tarik keluar, kalau ikut turutan akan terhasil aruhan elektromagnet dulu. Okey, kemudian aruhan elektromagnet ini akan menghasilkan DGE aruhan.
Kemudian DGE arohan ini menghasilkan arus arohan. Step by step. Okey, jangan tertukar. Step by step. Siapa hasilkan siapa? Menghasilkan arus arohan dalam litar dan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Okey, boleh nampak ni. Ini litar apa ni? Terbuka. Terbuka ni sebab hujung ni, dua hujung ni macam tak tahu nak pergi mana, terputus. Okey, tapi kita tahu adanya DGE arohan yang menanti kat situ. Tapi biji-biji elektron dalam ni tak boleh bergerak. Kalau litar terbuka, biji-biji elektron ni dalam ni tak boleh bergerak. Walaupun kita buat begini potong begini, masuk tarik ni. Dia cuma terhasilnya DGE arohan, tapi arus arohan tak boleh terhasil lagi. Sebab litar terbuka. Maksudnya biji-biji elektron macam mana nak bergerak Depa punya parit ni putus. Sudahnya air kat belakang nak masuk ke depan macam mana? Air kat depan ni dah dipenuhi. Jadi lekat, sangkut kat situ, elektron tak tahu bergerak mana. Jadi idenya nak bagi elektron tu mengalir, kita kena buat litar ni jadi tertutup. Itu pasal dia pasang, tutupkan dengan komponen ni, galvanometer. Jadi menjadilah litar lengkap. Okey, lagi sekali kita buat. Jadi sudah adanya DGE arohan, maka dapatlah DGE itu menggerakkan arus. Okey, ke dalam litar pergi balik. Okey, tarik. Kalau tolak masuk, dia pusing ke satu arah. Kalau tarik keluar pula bar ni, dia pusing ke arah bertentangan. Maknanya cas tu macam itulah, pergi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dia gerak. Jadi arusnya ialah kiri kanan lah. Okey, boleh Kita tak boleh masuk bar ni sekali tu je kita masuk bar tu. Lepas tu arus terus mengalir. Dah tak boleh. Sebab bila dah masuk dalam tu, jadinya konduktor itu sama juga masih tak memotong, masih tidak sedang memotong medan magnet. Dua-dua duduk statik gitu. Okey. Jadi kita kena tarik keluar pula lah supaya memotong lagi. Arus cuma mengalir bila sedang dipotong. Macam ni, sedang dipotong, nampak? Sedang dipotong. Kalau pitak gitu je tak memotong lah. Itu namanya duduk bersama-sama. Konduktor duduk bersama-sama dengan flux magnet. Okey. Pitak tepi gitu saja ke? Tak boleh. Okey, boleh juga buat kat belah luar ni. Tak nak masuk bar, buat kat luar ni boleh. Tapi dia potong tak banyak lah. Dia potong kat dekat ni saja. Kita nak dia potong maksimal sebanyak yang boleh. Pasal masuk ke belah dalam. Okey. Idenya begini, lebih banyak flux magnet dipotong oleh konduktor, lebih banyak arus arohan dapat dihasilkan. Teruskan, aktiviti di bawah menunjukkan bahawa DGE arohan dihasilkan apabila terdapat gerakan magnet dan konduktor mendekati atau menjauhi antara satu sama lain yang menyebabkan pemotongan. Ingat, ini istilah ni sangat penting. Pemotongan. Geser-geser kat luar je tak boleh. Okey. Ini medan, ini konduktor. Geser macam tu je. Geser tak boleh, kena potong. Okey, mesti potong. Yalah, yang akan terputus flux magnet lah, takkan konduktor tu pula yang terputus. Dengan terbalik. Penghasilan DGE arohan arohan elektromagnet ialah menghasilkan DGE arohan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan suatu medan magnet. Apa maksud relatif ni?
Maksudnya ialah jangan buat lawak lah. Itu maksudnya. Okey. Okey, ini belah kanan ni, lidi ni medan magnet. Belah kiri ni konduktor. Maksud relatif ni macam ni. Di konduktor ni potong. Kita ambil ni lah. Okey, ni nampak konduktor sikit. Ni relatif ni maksudnya dua-dua dihampirkan dan potong macam tu. Atau medan ni yang memotong dirinya pada konduktor tu. Okey, atau dua-dua sama-sama macam tu Okey. Tidak relatif kalau kita buat macam ni. Bahawa dua-dua bergerak tapi arah yang sama macam ni. Okey, macam ni. Bila masa nak potong macam ni. Boleh faham ini tidak relatif lah. Apa dia buat bergerak macam ni. Jadi bila masa nak potong Okey. Itu masuk relatif. Antara konduktor itu dengan suatu medan magnet, flux magnet lah. Atau apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah ialah magnet itulah yang medan itulah, flux itulah yang pergi ke konduktor memotong dirinya. Okey. Okey, kalau kamu nak faham katakan kita ada apa nama ni. Okey, kita ada bar magnet itu dia bar magnet. Okey, kita tahu memang ada apa? Ada flux magnet Okey, utara ke selatan. Belah ni pun sama. Okey. Kamu ada idea bagaimana dia konduktor ini dapat memotong flux magnet ini dengan cepat? Ialah kalau boleh nampak kalau apa? Kalau magnet ni yang kita pusingkan dia macam ni kita pusingkan dengan laju. Bayangkan okey, jadi dia punya flux magnet tu akan memotong ke konduktor ini. Jadi konduktor ni duduk diam je. Macam ni Jadi ideanya kalau boleh pusing dengan laju ni. Lebih laju pusing ni, lebih lajulah flux magnet ni pusing dan memotong kepada konduktor ini. Okey, itu maksud dia. Apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE arohan. Okey, macam biasa bila kita dah belajar satu faktor yang boleh mempengaruhi satu faktor yang lain, kita akan belajar pula bagaimana nak menambah kuat. Macam mana nak tambah kuat. Okey, atau kurangkan ke dengan kita buat apa pada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Raja di bawah menunjukkan sebuah lampu arohan buatan sendiri oleh seorang murid. Dia mendapati bahawa LED menyala dengan kecerahan yang berbeza. Ni LED. Apabila magnet di dalam pipe PVC digoncang dengan kelajuan yang berbeza, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE arohan? Kamu boleh buat sendiri kat rumah. Tengok ni, simple je. Kalau kamu ada pipe PVC ni, sebenarnya tak mestinya pipe PVC, apa-apa yang road apa-apa benda macam apa pen ni, kamu potong hujung ke hujung ni, okey, biar jadi road macam tu.
Kemudian kamu sumbat apa masuk dalam ni, kamu sumbat masuk magnet. Okey, bubur lah magnet yang adik kamu punya tu, punya apa nama, beg. Ada lekat kat beg sekolah. Bubur sumbat dalam ni. Kemudian di atas ni balut banyak-banyak dengan gegelor. Sebab ideanya bila kita goncang ni, okey, kita goncang ni, jadi magnet dalam ni ikut naik turun macam ni. Kita tahu di sekeliling magnet itu adanya flux magnet. Lalu dengan menggoncangkan, ialah kita membawa flux magnet itu memotong apa nama ni, dawai kuprum ni. Dan kita tahu apa akan berlaku pada elektron yang ada dalam dawai kuprum ni. Dia akan mula bergerak. Okey, DGE bermaksud DGE aruhan terhasil. Okey, bermaksud elektromagnet aruhan terhasil, kemudian DGE aruhan terhasil, kemudian arus aruhan ikut terhasil lah. Maka wujudnya arus dalam litar ni. Dan litar ini memang bertutup, bermaksud arus tu boleh mengalir lah. Sebab litar tertutup, maksudnya biji-biji elektron boleh buat pusingan banyak kali. Sebab litar tertutup kan, lengkap. Bila biji-biji elektron lalu sini atau adanya arus lalu sini, tidakkah LED ni akan menyala? Maknanya kalau dia menyala tak terang, macam mana nak buat bagi dia menyala dengan lebih terang? Ialah dengan menambah kuat arus. Okey, lagi tinggi arus lagi cerah lah. Tanya belakang lagi, macam mana pula nak kuatkan arus aruhan tu? Arus aruhan boleh dikuatkan dengan menambah kuat arus, dengan menambah kuat DGE aruhan. Tanya lagi macam mana nak, tanya ke belakang lagi, macam mana nak tambah kuat DGE aruhan? Dengan menambah kuat aruhan elektromagnet. Okey. Tanya lagi ke belakang, macam mana nak kuatkan aruhan elektromagnet? Dengan memotong, dengan menggoncangkan, dengan menggoncangkan kuat lagi, supaya lebih banyak flux magnet terpotong ke dawai ini. Okey, per tempoh yang sama. Jadi goncang lebih kuat, maka lebih banyak arus lah terhasil. Okey. Selain itu, kalau dengan goncang kuat-kuat pun masih tak menyala dengan terang, ada cara lagi sebenarnya, iaitu dawai kuprum ni balutlah banyak lagi. Okey. Jadi pemotong ni, pemotong flux magnet akan bertambah lagi banyak. Nak potong flux magnet, boleh juga. Dan ada cara ketiga, magnet had dalam ni. Okey, magnet had dalam ni, pakailah magnet yang lebih kuat. Macam yang kita tahu sebelum ni, neodymium. Okey, boleh beli kat Shopee online. Jadi masukkan neodymium magnet dalam ni, goncang sikit pun dah cerah. Sebab medan magnet tu kuat lah. Medan magnet kuat bermaksud dia punya flux magnet dia lagi banyak. Itu maksud kuat lah. Okey, macam ni. Ada 3 je kan. Okey, untuk saiz yang sama ni, kalau kita guna yang neodymium tu, dia punya ni, banyak lagi dia punya flux, garis-garis medan ni. Okey, lagi rapat-rapat, maksudnya kuat lagi. Lebih banyak lagi. Tu. Okey. Harga pun mahal jugalah sikit. Okey. Teruskan, diikuti dengan dah tak jauh. Diikuti dengan satu aktiviti. Tujuannya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE aruhan. Okey, cikgu tak perlu cerita banyak dah cerita banyak kat situ, benda yang sama je. Jadi kita pun nak buat bagi kemas lah kajian tu. Kajian ni tadi kita nak buat bagi kemas. Kita pun masuk makmal
Jadi kita dapatkan galvanometer, wayar menyambung kepada ni hujung ke hujung dawai, hujung ke hujung solenoid. Okey. Okey, ini solenoid. Kemudian kita ada magnet bar. Jadi macam mana nak bagi tambah arus? Kalau kita perhati kat sini ialah bertambahnya arus kalau pesungan jarum tu boleh ke kiri atau ke kanan dengan paling jauh. Bermaksudnya arus tu besar. Dengan pertama kita banyakkan lilitan ni. Guna solenoid atau bina solenoid dengan banyak lilitan. Maksudnya banyaklah pisau-pisau pemotong flux magnet nanti. Yang kedua, kita boleh tukar jenis magnet bar ni, tukar pada magnet yang lebih kuat. Okey, jarum akan terpesong lebih jauh. Dan yang ketiganya apa? Ada satu cara lagi. Jahat ni kita goncang dengan kuat kan? Bukan goncang dengan kuat, goncang dengan cepat. Maksudnya yang ini kita masuk dan tarik keluar. Masuk, tarik keluar dengan laju. Kita memotong itu dengan lebih laju. Okey. Satu saat 5 kali keluar masuk. Kita tambah tempoh yang sama satu saat 10 kali. Keluar masuk. Macam tu. Maksudnya kita menambahkan kelajuan. Itulah dia. Kita ada bilangan magnet. Sebagai bilangan magnet ni nak beritahu magnet yang semakin kuat lah. Okey, boleh juga tambah kekuatan magnet dengan bukan ubah jenis magnet, tapi dengan menambah magnet yang lemah, tambah lagi magnet yang lemah, jadi kuatlah mereka. Okey, 1, 2 ni. Kelajuan magnet kita buat keluar masuk perlahan dulu. Kemudian kita buat keluar masuk lebih pantas. Okey, kemudian kita buat bilangan lilitan solenoid. Yang pertama buat 400. Kita ada lilitan solenoid yang 800 punya. Okey. Jadi lepas tu kita pun catatlah bacaan ni. Kita nak tengok. Sekali kita nak kaji hak mana yang faktor apa yang boleh membantu yang mempengaruhi magnitude DGE arohan. Keputusan. Aktiviti di atas menunjukkan bahawa magnitude DGE arohan dipengaruhi oleh kelajuan gerakan relatif. Okey, kita dah bincang tadi, antara magnet dan konduktor. Yang pertama, yang kedua bilangan lilitan solenoid. Kena sebut lilitan, jangan sebut bilangan solenoid pula. Maksudnya ketulan ni ada berapa banyak pula. Tak. Lilitan tu dalam satu solenoid tu. Sebab tu kena sebut lilitan solenoid. Okey. Serta kekuatan medan magnet. Kekuatan ni sama ada kita tambah bilangannya atau kita tukar jenis magnet yang lebih kuat. Bagi gerakan relatif antara dawai lurus dengan magnet, DGE arohan bertambah apabila yang pertama, laju gerakan relatif bertambah. Yang kedua, kekuatan medan magnet bertambah. Okey, ini jika satu saja dawai lurus, konduktor yang memotong medan magnet. Kalau dalam bentuk solenoid, bagi gerakan relatif antara solenoid dengan magnet, DGE arohan bertambah apabila ada 3. Boleh dibuat. Laju gerakan relatif bertambah. Bilangan lilitan solenoid bertambah. Itu beza dia dengan ni. Pasal ada satu nak tambah apa bilangan. Satu konduktor saja, satu dawai lurus. Okey. Yang lain semua sama. Kekuatan medan magnet bertambah. Jadi poin 1 dan poin 2 ni, 3 ni sama. Okey. Cumanya yang solenoid kita boleh tambahkan lagi bilangan lilitan. Itu kita tengok sejarah sikit. Macam mana depa duk buat elektrik selama ni, macam mana pembekal TNB Malaysia kita ni dapat
janakan elektrik mai kod mana selama ni selama ni kita pakai je elektrik, kita tak tahu depa buat elektrik kat mana dekat depa punya pusat tu. Ini idea orang ni macam mana nak buat elektrik. Michael Faraday menemui, ni bila ni tahun ni 200 tahun dulu 200-300 tahun dulu, menemui arohan elektromagnet pada tahun ini 1831. Beliau telah berjaya membina dinamo elektrik. Dinamo elektrik digunakan untuk jana kuasa elektrik. Jadi ideanya, dia ni punya idea setelah dia faham ni. Jadi dia fikirkan macam mana nak buat satu kaedah supaya sentiasa konduktor itu memotong medan magnet. Maka jadilah ia sebagai dinamo. Jadi siapa nak tahu lebih lanjut ni, pergi dapatkan basikal adik kamu, ada lampu kat depan tu ada dinamo yang dilekatkan pada tayar tu. Jadi tanggalkan, cuba tengok binaan belah dalam. Pasti ada apa, yang dua ni pasti ada. Yang pertama solenoid, yang kedua magnet kekal, pasti ada. Okey, kalau tak ada boleh cari cikgu. Okey, suruh cikgu terangkan fizik apa ni, tak pakai dua tu tadi. Sangat ajaib. Magnitude DGE akan bertambah jika lebih banyak garis medan magnet dapat dipotong. Okey, dah sebut tadi, dalam suatu masa yang tertentu. Hukum Faraday menyatakan bahawa ini hukum ni hukum dia ni, dia sendiri membuat hukum ni, dia letak atas nama dia. Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude DGE arohan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Boleh faham maksudnya? Dengan kadar pemotongan. Maksudnya berapa banyak pemotongan dalam satu tempoh, satu saat katakan. Lebih banyak pemotongan dalam satu saat, lebih apa? Lebih tinggi magnitude DGE arohan terhasil. Okey, jadi ingatlah, ini pun kena ingat. Semua hitam ni, definisi ni cikgu cadang kamu kumpulkan, tulis dalam satu buku buku nota ke. Tulis semua definisi hitam ni, kumpulkan dan hafal. Mengingati. Ingat tadi kita ada taklimat hari tu, akan diuji kemahiran mengingati pun. Tak sangka fizik pun kena hafal banyak benda. Jadi hafal lah. Arah arus arohan dalam dawai lurus dan solenoid. Ni kita nak tentukan lah arah arus arohan ni. Rasanya kita skip saja ni, sebab cikgu dah tunjuk tadi kita guna tangan apa? Tangan kanan Okey, dah tercerita awal Ini okey lah. Ini kita nak pasang lah kan, nak tunjuk arah arus untuk tunjuk arah arus. Macam mana kita nak tentukan? Nampak ni tangan apa, kiri atau kanan Tangan kanan. Dia adalah petua tangan kanan Fleming. Okey, bukan hukum macam cikgu silap ni. Cikgu sebut hukum lah. Tukar pada petua. Petua tangan kiri Fleming, petua tangan kanan Fleming. Okey, petua lain hukum lain, petua lain, silap. Pemuda tak ada. Arah arus arohan dalam dawai lurus boleh ditentukan menggunakan petua tangan kanan Fleming. Okey. Okey, maknanya untuk cerita arus arohan ni adalah akibat lah kan, bila kita bagi gerakan. Okey, medan magnet ni memang tak boleh berubah. Memang kita dah tahu utara ke selatan senantiasa. Jadi bila ada dua punca ni, dua punca arah, maka kita dapat cari punca arah yang ketiga, iaitu arus. Okey ni tak payah cerita lah, kamu dah tahu. Jadi idenya begini, kalau arus lalu macam ini, okey,
Kamu bayangkan arus ni macam ayak masuk ni dan tolak jarum ni ke kanan. Dia akan terpesong ke kanan. Okey, jarum galvanometer ni kalau arus lalu daripada ni kiri masuk macam ni, macam ayak dia masuk dalam ni dan tolak jarum ke kanan dan mengalir keluar ke pipe ni. Okey, kalau arah arus terbalik macam ni, bayangkan ayak mai kot ni masuk dalam ni, tolak jarum ke kiri pula dan mengalir keluar ke pipe ni. Senang saja. Jadi ideanya dengan kita melihat arah pesongan ni, jarum galvanometer, kita boleh tahu arah arus dia pusing lawan jam ke ikut jam ke. Okey, boleh Okey, lagi aktiviti tujuan mengkaji arah arus arohan dalam solenoid pula. Sebelum ni senanglah cerita. Satu arus tu lalu dalam satu konduktor sahaja. Tapi kalau bentuk solenoid macam ni, gegelung ni, macam mana kita nak tentukan arah arusnya? Pun senang juga. Kita pakai apa? Kita nak pakai apa? Kita pakai, yalah, ini kalau kita pakai alat ni kita boleh tahu lah kan. Kita pasang hujung solenoid ni ke sini. Sama juga macam tadi. Kalau jarum ni terpesong ke kanan, kita tahu dia pusing macam ni lawan jam. Tapi kalau jarum ni terpesong ke kiri, maknanya ayak masuk kot ni lah kan. Tolak jarum ni, pesong ke kiri. Jadi maksudnya dia arus pusing lawan ikut jam. Okey, boleh Tapi kalau lah kita tak ada alat ni, macam mana nak buat ni? Kita tak ada alat ni untuk tentukan arah arus arohan tu. Ada cara tak? Ada. Cara dia ialah macam mana? Cara dia macam ni. Okey. Ini dia cara dia. Terus kita dah tak jauh dah nak habis. Okey, tengok ni. Okey. Ni kutub utara ni, nampak ni. Kita ada bar magnet ni. Ni utara, ni selatan. Kita katakan kita masuk ke dalam ni, masuk ke kepala utara ni dulu. Kepala utara ni masuk dulu. Agak-agak jarum ni akan terpesong ke mana? Mula-mula dia duduk tengah, dia akan terpesong kiri atau kanan. Tu kita nak tahu, nak teka dulu sebelum kita buat begitu. Jadi caranya ialah begini. Andai kata kita tak ada galvanometer ni nak tunjuk arah arus, cara dia ialah dengan menggunakan sekejap je, dengan menggunakan baik. Tak apa, kita baca dulu. Dia ada cara dia. Buku ni memang berbeza dengan buku teks yang dulu. Buku teks dulu ada beritahu cara dia. Tak apa, nanti dulu. Bagi solenoid, hukum Lenz digunakan untuk menentukan kekutuban magnet di hujung solenoid apabila arus arohan berlaku. Hukum Lenz. Okey, apa dia hukum Lenz? Hukum Lenz menyatakan bahawa arus arohan
sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Entah kamu faham ke tidak ni, tak apa nanti cikgu terangkan. Menunjukkan darjah bawah, di bawah menunjukkan cara hukum Lenz digunakan untuk menentukan arah arus arohan dalam solenoid. Okey. Tak apalah, ini dia pakai apa nama? Dia pakai galvanometer lah nak tunjuk arah. Jadi kalau tak ada ni, caranya begini Oh ya, sebelum tu, hukum Lenz ni sesuatu akan berlaku sesuatu yang kita panggil sebagai hukum Lenz, iaitu bila kamu tengok ni, kita dekat bar ni tak apalah, kita tahu ini tanda utara, ini tanda selatan. Tapi bila kita cuba masukkan magnet ni, bar ni dalam ni, masih ingat akan adanya arus, akan adanya elektromagnet arohan terhasil. Bila sebut elektromagnet, bila sebut bunyi ada magnet, maksudnya dia pun ada utara selatan juga. Cumanya utara selatannya dekat mana? Utara selatan yang elektromagnet yang terbentuk pada solenoid ini. Macam mana nak tahu utara selatannya? Jawapannya ialah utara selatan kekutuban elektromagnet yang terbentuk, elektromagnet arohan yang terbentuk oleh solenoid akan perbuatan kita masukkan bar magnet ni ke dalam, ialah dia berlawanan. Cuba kamu tengok, ini yang masuk ni U. Jadi apa kat pintu masuk ni supaya dia boleh lawan, tolak U ni balik. Kita tahu bila dua kutub sama, utara dengan utara dia tolak, selatan dengan selatan pun tolak, utara dengan selatan tarik kan. Jadi supaya nak buat bagi tolak balik utara ni, maka yang pintu masuk ni kena jadi U juga. Okey. Dan di belakang tu semestinya S selatan. Okay. Kalau kita terbalikkan, okey, utara selatan ni kita terbalikkan macam ni. Maksudnya selatan masuk dulu, contoh. Okey, maka dia jadi macam ni lah. Okey, arohan elektromagnet itu masuk ni akan jadi selatan, supaya nak lawan selatan magnet kekal ni. Dia cerita dia macam tu. Itu maksud hukum Lenz. Okey. Dan bila dah ada kat dalam ni, ni bawa masuk. Okey, dia lawan utara dengan utara dah duduk kat dalam. Okey, daripada dalam nak tarik keluar pula. Bila tarik keluar sama juga akan terbentuknya medan yang berlawanan. Okey, tengok. Bila dah duduk kat dalam, okey, tadi S duduk kat belakang kan? Okey, S duduk kat belakang. Boleh tulis. Okey. Utara, selatan. Okey. Bila dah masuk dalam, okey, jadi gambar bawah ni duduk kat dalam. Bila dalam nak tarik keluar balik, okey, jadi pintu ni mesti jadi arohan elektromagnet apa? Supaya dapat lawan S ni. Supaya dapat tolak. Jadi S juga tu. Nampak tak idea dia? Okey, belah belakang U sebaliknya U. Tarik. Okey. Itulah dia. Ini sama ni. Masa nak buat masuk, kita buat masuk, jadi arohan elektromagnet S kat situ. Sebab nak bagi sebab nak dia akan terbentuk melawan. Jadi bila dah duduk dalam, okey, U duduk belakang, U duduk kat sini lah kan. Nak tarik keluar, maka mesti menjadi apa ni kat sini? Kutub apa? Kutub magnet apa? Utara, iaitu utara. Okay, sebab nak lawan utara ni yang kekal ni. Okey. Boleh Jadi ya, masa pun dah tamat. Okey, cikgu akan sambung sikit lagi lah dalam kamu tengok dalam video dan juga soalan ni dalam video channel cikgu. Sampai sini saja, jumpa lagi. Assalamualaikum.
Terima kasih cikgu. Ya, okey. Nama semua dah catat nama? Okey, nama. Jadi nama yang kamu bagi ni saja yang cikgu masukkan dalam sistem Semua cikgu kena kutip data. Jadi siapa yang type saja ni bukti datang. Sebab ada yang dia on saja dia hilang. Jasad dia entah ke mana. Okey. Assalamualaikum. Sebelumnya tadi cikgu ada cerita macam mana nak apa kaedah tangan yang kita boleh guna untuk tentukan arah pengaliran arus. Okey, jawapannya tak ada sebenarnya. Tak ada. Yang ada cuma jika untuk pengaliran arus jika guna satu konduktor macam ini sahaja maka kita boleh guna ketua tangan kanan Fleming macam ni. Okey. Tapi untuk jika ianya bukan satu konduktor, ianya adalah dalam bentuk solenoid, jawapannya kita tak adalah tak ada petua untuk tentukan arah arus, melainkan petua dia pakai alat ni sajalah. Okey, pakai galvanometer ni ke mana arah pesongan tu, itulah menunjukkan arah arus. Kita pergi dengan lebih detail. Magnet ditolak mendekati solenoid. Okey, ini masa magnet dekat luar. Apa berlaku? Arus arohan menghasilkan kutub utara di hujung solenoid. Sini untuk menolak magnet yang mendekati solenoid, kutub yang sama U lawan U. Okey, B, magnet ditolak mendekati solenoid tapi pada arah masukkan yang terbalik, iaitu masukkan selatan. Arus arohan menghasilkan kutub selatan di hujung solenoid untuk menolak magnet yang mendekati solenoid. Okey, untuk S lawan S. C, apabila magnet ditarik menjauhi solenoid, maksudnya magnet ni dah duduk dekat dalam. Okey. Atau yang ni tak duduk kat dalam lagi. Ini cuma didekatkan, kemudian kita tarik Okey, bila tarik apa jadi? Dia akan jadi kutub apa? Tadi kita cuba bawa hampiri, maka U lawan U. Sekarang ni kita bila dah dekat kita cuba tarik. Okey. Apa jadi? Arus arohan menghasilkan kutub selatan di hujung solenoid untuk menarik magnet yang menjauhi solenoid. Okey. Tadi kita nak dekatkan, dia bentukkan kutub yang sama untuk tolak. Okey, untuk menolak. Yang sekarang ni bila kita nak tarik pula, dia pun nak menarik juga. Okey, untuk dia menarik kutub yang mestilah dirinya sendiri menjadi kutub yang berlawanan. Kalau ini utara, dia kena jadi selatan lah. Kalau ini selatan, dia kena jadi utara. Seperti kat sebelah ni. Kalau kutub ni, magnet ni duduk dekat, kemudian kita tarik, maka dia kena jadi arohan elektromagnet yang berlawanan untuk dia tarik. Okey, jadi dia kena jadi utara untuk tarik selatan. Okey, menarik. Jadi kena fahamlah jalan cerita ni. Okey, iaitu jalan cerita masa didekatkan magnet bar, apa berlaku kat situ. Okey, dan masa menarik balik. Kemudian ditukar ke kutuban ni masa didekatkan, kemudian masa ditarik balik. Okey, itulah dia
pemahaman hukum Lenz. Kita teruskan. Penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Kita boleh hasilkan dua jenis penjana sebenarnya. Okey. Gambar foto di sebelah menunjukkan penjana elektrik kincir angin yang mengaplikasikan arohan elektromagnet untuk menghasilkan DGE arohan. Terdapat dua jenis penjana, iaitu penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Apakah prinsip kerja penjana arus tersebut? Okey. Jadi kena tahulah prinsip kerja penjana arus kedua-duanya macam mana. Jadi adalah aktiviti ini untuk kamu faham struktur dan prinsip kerja setiap penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Okey. Ini struktur untuk binaan untuk penjana arus terus. Maksudnya nak hasilkan arus terus, buat binaan macam ni. Kalau nak hasilkan arus ulang-alik, buat binaan macam ni ya. Iaitu ada, kalau kamu tengok ni ada dua. Binaannya semua sama kecuali pada bilangan komutator ni. Ini ada satu komutator sahaja, ini ada dua. Okey. Nanti kita tak apa, cikgu cerita macam mana boleh jadi arus terus Macam mana boleh jadi arus terus. Okey. Sebelum cikgu terangkan prinsip kerja penjana arus terus dan arus ulang-alik itu, perlu kamu faham sesuatu dahululah, iaitu bila masa kita panggil sebagai arus arus terus dan bila masa kita panggil sebagai arus ulang-alik. Okey, iaitu arus terus jika apa-apa saja gelombang arus yang terhasil adalah terhasil di sebelah atas. Terhasil di sebelah atas. Contohnya dia boleh jadi straight macam ini ke, dia boleh jadi naik turun macam ini ke. Okey, dia boleh jadi segitiga ke. Okey, segitiga ke. Dia boleh jadi kotak-kotak ke. Okey, kotak-kotak. Okey, apa-apa sajalah bentuk, asalkan dia bermain di satu kawasan di sebelah paksi X sahaja. Katakan di atas paksi X atau di sebelah bawah paksi X. Okey, tak bercampur atas dengan bawah, maka kita panggil ini sebagai arus terus. Manakala arus ulang-alik dia akan bermain di dua kawasan, atas X dan bawah paksi X. Jadi contohnya macam ini ya. Macam ini adalah arus ulang-alik sebab dia naik atas, dia turun bawah paksi X. Jadi dia bermain di dua kawasan. Maka ini adalah arus ulang-alik Atau apa-apa bentuk pun tak kisah, segitiga ke. Okey, atau sekejap atas, sekejap bawah, sekejap atas, sekejap bawah, macam tu ke. Jadi itulah dia arus ulang-alik. Inilah dia arus terus. Okey. Okey, berbalik pada gambar rajah ni. Mari ceritakan bagaimana prinsip kerja penjana arus terus. Okey, macam mana dengan struktur ini akan kita dapat arus yang bergerak di satu kawasan saja, belah atas contohnya. Okey, ceritanya begini. Okey, masih ingat penjana? Penjana ialah kita bagi dia apa, dia bagi kita apa. Berbeza dengan motor. Penjana ialah kita beri dia gerakan. Kita beri dia daya. Okey, katakan kita putarkan motor ni macam itu ke sebelah
dengan arah putaran melawan jam, contoh. Okey, jadi AB ni akan turun bawah lah, manakala CD akan naik ke atas lah, sebab dia pusing macam tu. Okey, boleh bayang. Pusing macam tu. Jadi sekarang tentukan pengaliran arus. Masih ingat guna apa? Guna petua tangan kiri Fleming. Bila penjana menghasilkan arus arohan, ingat kita kena guna petua tangan kanan Fleming. Okey, kita kena pakai tangan kanan. Kalau yang motor ialah kita bagi dia arus, dia bagi kita putaran. Itu motor. Bila nak tentukan daya motor, kita guna petua tangan kiri. Jangan silap antara motor dan penjana lain. Lagi sekali, kalau motor kita pakai tangan kiri, kalau penjana kita pakai tangan kanan. Okey, jangan keliru. Jadi ini adalah penjana menghasilkan arus, maka kita guna petua tangan kanan Fleming untuk tentukan arah arus mengalir. Kita dah tahu arah daya dikenakan pasal dia putar begitu. Road AB ni akan ke bawah. Jadi ini ialah menunjukkan arah daya ke bawah. Okey, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Pasal utara belah sini, selatan belah sana, jadi utara selatan tunjuk belah sana. Okey, yang ni tunjuk ke bawah. Sudahnya jari tengah ni tunjuk ke mana? Tunjuk ke dalam, A ke B. Jadi itulah dia, jari tengah ni menunjukkan arah pengaliran arus. Itulah dia. Okey, jadi arus pun lalu situ, corner balik sini. Semestinya dawai CD ni dia pengaliran arus dia terbalik lah, macam tu sebab dia corner macam tu. Okey, masuk sini, keluar sini balik, masuk sini. Okey, jadi cuba tengok arah pengaliran arus. Bila masuk sini, dia ke sana. Okey, dia ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Jadi dia macam itulah. Diteruskan putar. Okey, dia terus macam itu. Jadi kalau kita gambarkan di sini macam mana dia punya gerakan arus tu adalah begini. Okey, dia naik atas macam ni. Tapi macam mana boleh jadi melengkung macam ni? Kita tengok kawasan tengah ni jadi kuat. Okey, ini kenapa lemah? Semakin ke tengah semakin tinggi macam ni. Lepas tu turun balik. Sebabnya ialah okey, kita tengok pada pandangan depan binaan ni utara selatan. Kita tahu adanya flux magnet utara ke selatan. Okey, macam tu. Dan kita ada dawai yang pusing tu tadilah kan. Itu dawai yang duduk kat tengah ni, dawai tu. Okey, dawai. Okey, kenapa bila dia pusing macam tu, kita tengok di kawasan tengah ni lah paling banyak flux magnet yang akan konduktor ni potong. Okey, jadi banyak flux magnet potong, maka kuatlah dia punya arus arohan tu. Itu pasal tinggi kat sini. Maksudnya kat tengah ni dia menjadi tinggi kawasan tengah ni. Ini kawasan tengah. Bila semakin naik ke atas, dia sudah bertemu kurang flux magnet untuk dipotong.
Okey, semakin dawai ni menuju ke atas dan had ni menuju ke bawah, semakin kurang. Okey, maksudnya dia jadi tegak. Dia jadi tegak. Okey, macam ni. Dia jadi tegak betul . Jadi kuranglah memotongnya. Jadi itu pasal dia ni baru nak naik baru nak naik. Yang ini baru nak turun. Sebab dah kurang dah potong semakin kurang memotong flux magnet. Okey, bila sampai titik ni apa jadi? Titik ni apa jadi? Sepenuhnya daripada belah sini tadi, sepenuhnya 180 darjah ke belah sini. Okey, kemudian kita ada lagi separuh lah kan? Ada lagi separuh. Kita tengok apa jadi. Bayangkan AB ni sekarang dah duduk belah sini ni. Okey, AB ni AB bila dah putar 180 darjah. Okey. Putar ke lawan jam macam ni. Maka AB sudah kat sini Bila kat sini, kita tahu AB naik ke atas pula lah kan. Naik ke atas. AB kat sebelah ni turun bawah. AB belah kanan ni naik ke atas lah sebab dia pusing. Pusing macam tu Jadi kalau sama guna genggaman tangan, upetua tangan kanan Fleming ni, kita dapati arah arus adalah ke bawah. Ke bawah. Jadi sama masuk kat sini, masuk sini. Dan masih ikut arah yang sama, yang asal tadi. Okey. Kemudian sama juga pusing lagi. Jadi arus yang sama, maksudnya satu pusingan arus yang sama. Okey, pusing macam tu. Itu pasal kita mendapat okey, maksudnya daripada titik ni maka kembali naik balik. Macam tu. Okey. Kemudian kembali lagi. Macam itulah. Kemudian pusing lagi, kembali Okey, macam tu. Okey. Dan lagi lah seterusnya lah. Selamanya dipusingkan, diputarkan. Okey, kalau duduk separuh macam tu, tengah-tengah, dia pun sampai setengah je lah. Okey, pusing lagi suku, dia pun turun balik. Okey, sama juga. Ini pun suku, dia naik suku je. Pusing lagi suku, dia turun balik. Macam tu Okey. Itu pasal dipanggil penjana arus terus. Okey, sebab gelombangnya hanya di satu kawasan, di belah atas paksi X sahaja. Sekarang kita tengok pula macam mana binaan macam ni kita boleh dapat arus ulang alik Arus ulang alik. Ini cikgu dah bina model ni untuk membantu kamu punya imajinasi ni, harapnya. Okey, kamu tengok kita ada dua komutator. Okey. Yang tadi, komutator tadi kan juga beralih arah Dia bila pusing ni sekali, dia pusing sekali komutator Di komutator ini duduk kat sini. Komutator hak AB punya dia duduk belah sini. Itu pasal dia boleh alih arus arus litar mesin lengkap dia masuk kot ni, dia pergi kot ni Okey, begitu. Yang kali ni kalau kamu perasan, dawai yang CD punya dawai ni melekat ke komutator yang pertama ni, manakala dawai yang AB punya ni melekat terus tak ditanggal kepada komutator yang kedua ni Jadi macam mana pusing sekalipun, komutator ini akan sentiasa menyentuh berus karbon yang sama Ini sentiasa sentuh ini, manakala komutator ini sentiasa sentuh ini, tak kira lah pusing berapa darjah pun. Jadi cikgu ada sedikit bantuan ni. Okey, mari kita cerita macam mana boleh jadi. Okey, macam biasa kita putarkan arah lawan jam penjana ni. Maknanya dia akan putar begitulah. Okey, putar begitu, putar dan terus putar. Okey. Jadi sama juga bila ada kita bagi dia daya, dia akan bagi kita arus. Okey.
Arah arus boleh ditentukan dengan, ingat ini adalah penjana guna tangan kanan Fleming. Betul, tangan kanan Fleming. Kita dapati arus dia samalah macam cerita hak ni tadi sama ke arah A ke B Ini sama A ke B. Okey, jadi arus mengalir semua samalah, yang C ke D Okey, ikut putaran ni masuk sini, masuk komutator ni, terus masuk sini balik jika kamu perasan konduktor ni tidak bersentuhan dengan ini tak boleh sentuh dengan komutator ni. Masing-masing masing-masing. Kemudian jadi arus pun lalu macam itu ke satu arah. Okey, macam tu keluar kot sini. Jadi kita lukisnya bagaimana? Lukisnya ialah begini. Okey, naik atas macam biasa. Okey. Kemudian kemudian apa berlaku? Kita dah bertukar tempat bertukar tempat. Okey, macam tu. Bila dah bertukar tempat, okey, arah putaran masih sama. Jadi maksudnya kita nak tentukan arus sama, masih guna apa nama? Petua tangan kanan Fleming, dan kita dapati arah arus masih sama. Belah kiri punya konduktor akan ke atas dan belah kanan ni ke bawah. Tapi cumanya hak ni masuk kot sini pula lah. Dia masuk kot sini. Dia main hak paling panjang ni arus, dan masuk ke komutator ni. Kemudian masuk ke berus kabel ni. Kemudian masuk ke sini. Kalau kamu tengok arah dah jadi terbalik dia naik kot ni pula. Arus dia pusing kot ni. Okey, dia pusing kot ni. Okey. Bila hak ni diputarkan lagi, kamu tengok hak panjang ni. Tengok hak panjang ni. Diputarkan lagi. Dia kembali ke sini. Okey, arah arus terbalik pula, naik kot ni. Okey, masuk kot ni. Keluar kot sini. Jadi putar macam ni, dia keluar kot sini pula. Jadi itu pasal dia macam ni naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Dia melibatkan dua belah kawasan, atas paksi X dan bawah paksi X. Maka inilah dia kita panggil sebagai arus ulang-alik, dan ini adalah arus terus. Itulah dia. Bagaimana prinsip kerja arus penjana arus terus dan arus ulang-alik. Ini dia punya persamaan dan perbezaan bedaan arus penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Kita tengok persamaan dulu. Jika soalan tanya bandingkan penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik, kamu mesti bagi dia punya persamaan ni lah semua ni. Jika soalan tanya berikan perbezaan antara penjana arus terus dan arus ulang-alik, kamu bagi kat bawah ni. Okey, bagi kat bawah ni. Okey, persamaan apa yang sama antara mereka berdua ialah mengaplikasikan dua-dua ini mengaplikasikan aruhan elektromagnet. Betul? Okey. Yang kedua, gegelung diputarkan oleh daya luar. Okey, maknanya daya luar lah. Macam tadi jari kita putarkan dia, kita putar pakai jari kita macam tu, atau sambunglah dekat mana tayar basikal ke apa benda yang putar. Itu pasal dia sebut daya luar. Okey. Maksudnya kita yang untuk penjana, kita yang putarkan dia. Kita yang bagi dia daya. Sebagai akibat dia bagi kita arus. Motor lain, motor kita buat terbalik, motor kita bagi dia arus. Sebagai akibat dia bagi kita daya. Dia berputar. Boleh jangan keliru. Gegelung yang ketiga persamaannya, gegelung memotong flux magnet. Tak kira hak ni ke hak ni, gegelung ini memotong flux magnet. DGE teraruh di dalam gegelung. Okey, jadi dua-dua binaan ni memang DGE teraruh bila kita putarkan.
bila dikenakan daya. Perbezaannya ialah hujung untuk perjalanan arus terus, hujung gegelong disambung kepada komutator gelang terbelah. Okey, ini kita panggil komutator gelang terbelah. Sebab terbelah. Satu komutator tapi terbelah. Tujuan terbelah tu supaya arus komutator yang belah ni tak masuk ke arus yang belah sini dan sebaliknya. Itu tujuannya. Manakala untuk perjalanan arus ulang-alik, hujung gegelong disambung kepada dua gelang gelincir. Jadi ini adalah kita tak panggil komutator, kita panggil gelang gelincir. Komutator bila dia di satu gelang kita belahkan dia. Ni dia pasal dia terus cantum terus gitu, kita panggil dia gelang gelincir. Kita tak panggil dia komutator. Okey. Dua bahagian komutator saling bertukar sentuhan dengan berus karbon pada setiap separuh putaran. Okey, betul. Putaran yang pertama okey, yang ni bersentuh dengan berus ni, tapi putaran yang kedua komutator ni dah terpusing duduk kat belah ni pula, bersentuh dengan berus yang kedua ni pula. Okey, yang hak komutator ni bersentuh dengan dia pula. Macam itulah. Okey, saling bertukar sentuhan. Manakala untuk gelang-gelang gelincir sentiasa bersentuhan dengan berus karbon yang sama. Okey, seperti dah diterangkan tadi pusinglah macam mana berus ni tetap menyentuh gelang gelincir yang sama. Bukan kononnya berus ni sekali sentuh dia hak ni pula, ni sentuh hak ni pula ada. Okey, dia sentuhan masing-masing. Output ialah arus terus. Betul. Kalau ini output ialah arus ulang-alik. Okey, jadi hafal lah semua ni. Okey. Ini ada aktiviti ni untuk kamu boleh bina sendirilah motor bina sendiri penjana. Boleh hasilkan elektrik sendiri kat rumah. Asalkan bagi dia daya. Pasang pada kipas letak dekat luar, banyak angin kat luar tu, jadi boleh dapatkan arus elektrik percuma. Cumanya kecil sahajalah. Okey, kena buat banyak lilitan gegelong untuk dapatkan besar. Kita tamatkan dengan praktis formatif 4.2. Nombor 1, apakah maksud arohan elektromagnet? Arohan elektromagnet ialah apa? Hafal sendirilah. Boleh tengok kat sini. Okey, inilah dia. Ialah penghasilan DGE arohan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan suatu medan magnet, atau apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Itulah dia arohan elektromagnet, penghasilan DGE arohan. Okey, dengan melakukan begini Nombor 2, nyatakan hukum Faraday. Samalah juga. Mana hukum Faraday tadi? Ini hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude DGE arohan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okey, ideanya ialah lebih banyak flux magnet dipotong, lebih cepat, maka lebih tinggi magnitude DGE arohan. Itu B, gunakan hukum Faraday untuk menerangkan kesan kelajuan putaran gegelong ke atas magnitude DGE arohan dalam sebuah penjana arus. Gunakan hukum Faraday. Okey. Kamu terangkan kelajuan putaran, kesan kelajuan putaran. Ini
terangkan macam mana tadi, mana hukum Faraday ni. Terangkan macam ni lah maksudnya. Kita gerakkan dengan laju kan, keluar masuk ini pun kita goncang dengan laju. Jadi penerangan dia libatkan hukum Faraday ni. Macam mana nak terang ni, sebut ni, dengan melajukan magnet bar di keluar masuk ni, maka akan menambah kadar pemotongan flux magnet. Lepas tu bla bla bla, DGE arohan jadi apa. Okey, DGE arohan pun ikut tinggi penjana arus. Okey. Oh ni penjana ni cerita dia, kita putarkan dengan lebih laju lah. Okey, bermaksud kadar pemotongan flux magnet menjadi semakin tinggi, lalu DGE arohan menjadi semakin tinggi, lalu arus arohan menjadi semakin besar. Itulah dia cara terangkan. Okey. Nombor 3, rajah 4.3 menunjukkan sebuah bandur ringkas dengan ladung magnet bar berayun berhampiran dengan satu gelang kuprum. Okey, gelang kuprum, tak ada bar magnet. A, terangkan penghasilan arus dalam gelang kuprum apabila magnet bar sedang bergerak menuju gelang itu. Penghasilan arus sedang menuju. Ini punya cerita ni balik pada cerita hak ni tadi cerita yang ni. Nampak bar magnet ini ibarat gegelang ni bar magnet ni ibarat ni, dengan mana kepala utara yang cuba mendekati mendekati pintu pertama solenoid ni. Okey. Jadi apa akan jadi? Arohan elektromagnet akan terbentuk sini Okey, untuk menolak. Bila nak menolak kena sama kutub kena sama kutub. Okey, pasal ni U nak masuk dulu nak mendekati. Kamu cerita macam itulah. Okey. Maka arus arohan akan terhasil. Okey, arus arohan akan terhasil. Okey. Kerana ada pemotongan flux magnet. B, pada kedudukan pemerhati di hadapan gelang ini, mata pemerhati, seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini, nyatakan sama ada arus dalam gelang kuprum tersebut mengikut arah jam atau melawan arah jam. Ni sudah macam mana nak buat sama ada arus dalam gelang kuprum tersebut mengikut arah jam atau melawan arah jam. Oh ya, ini bukan solenoid kita cuma ada satu lilitan sahaja ni. Okey. Satu dawai dibalut sekali je, dililit sekali gelang kuprum. Okey, jadi kita dapat tentukan dengan macam mana? Dengan mudah lah kita boleh tentukan. Kali ni baru boleh guna satu petua yang mudah, iaitu genggaman tangan kanan. Okey, genggaman tangan kanan yang mana ini sentiasa menunjuk ke arah utara. Okey, arah utara macam ni, masuk macam tu. Jadi maksudnya lagi 4 jari ni ialah arah arohan medan arohan arah arus. Okey. Jadi dia akan pusing macam tu. Dia pergi belah bawah, dia naik ke atas gitu lah, pusing gitu. Okey, lagi sekali. Ini sentiasa tunjuk arah utara. Okey, masuk. Kemudian ini 4 ni tunjuk arah arus akan terhasil Okey, jadi itulah dia.
Jadi maknanya ini arah jam, arah jam. Okey, arah jam. Ada jawapan. Reaktif formatif 4.2. Tak ada. Okey, tak apa. C. Terangkan kesan arus dalam gelang kuprum ke atas gerakan magnet bawah itu. Terangkan kesan arus dalam gelang kuprum ke atas gerakan magnet bawah itu. Jadi arus akan terhasil, arus arohan akan terhasil melawan arah. Okey, macam mana nak sebut ni? Hukum Lenz. Gunakan ayat yang ada dalam hukum Lenz. Lenz tu. Cuba tengok mana tadi hukum Lenz. Bukan hukum Lenz, sorry, hukum apa tadi? Hukum Lenz, betul lah, hukum Lenz. Okey, kena cerita macam ni bahawa arus arohan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Okey. Jadi sebutkan sebiji ayat macam ni untuk soalan yang macam ni. Okey, bila ada keadaan macam ni, dia akan tanya apa kesan arus kepada gerakan magnet bawah itu. Jadi sebutlah macam itu. Okey, itu saja. Tak faham boleh ulang banyak kali. Teruskan buat latihan daripada buku kerja PBD. Okey, ada apa-apa masalah boleh mesej cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, sorry terdapat kesalahan penerangan sedikit tadi. Okey, pada kedudukan solenoid begini okey, straight, maka masih ingat kita ada sedikit saja pemotongan flux magnet. Okey, jadi dia mulakan arus tu mula kat tengah, kat sinilah, maksudnya kosong. Kemudian semakin putar begitu, maksudnya kedua-dua ini semakin banyak memotong flux magnet pada kedudukan tengah macam ni. Okey, jadi dia itu pasal. Okey, daripada kosong semakin naik begitu. Okey, sampai pada situ. Okey, suku begitu, kedudukannya begini suku juga, suku pusingan. Kemudian diteruskan lagi. Teruskan lagi sampai macam itu. Okey. Kemudian teruskan lagi macam itu. Sampai sini. Okey, ke sini. Kemudian diteruskan lagi dan kembali ke kosong balik. Okey, maksudnya tak ada apa-apa yang dipotong kat sini pada kedudukan tegak ni. Kemudian ulang lagi ulang lagi sampai ke muncak arus yang paling tinggi macam ni. Okey, mendatar paling banyak flux yang dipotong. Kemudian teruskan lagi sampai sini. Kemudian okey, dan begitulah seterusnya. Okey.